satu peristiwa luar biasa telah berlaku. Adakah ini benar-benar negara Asia? Ia jauh lebih maju daripada negara Barat Cite adaptasi. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Tuan Joseph Ole, Ketua Besar Puak Maasai dari Kenya yang berusia 85 tahun di lobi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. 8 orang ketua suku Afrika yang sepanjang hidup mereka tinggal di kampung tanpa elektrik dan air pipe telah mengalami rampasan pesawat dalam penerbangan pulang dari persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York dan terpaksa mendarat cemas di KLIA. Tahukah Anda, ketua-ketua suku Afrika ini yang tidak pernah melihat jalan berturap, sejak dilahirkan, terdiam sepenuhnya hanya dalam masa 10 menit setelah menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Cite adaptasi daripada kejutan di lapangan terbang kepada sistem yang luar biasa yang mereka saksikan sendiri di bandar dan perubahan mengejutkan yang berlaku setelah mereka kembali ke kampung. Saya telah mengembara dunia selama 40 tahun, tetapi tidak pernah melihat ketamadunan sesempurna ini. Bolehkah kampung kami menjadi seperti Malaysia? Cita adaptasi. Kata-kata dari Ketua Puak Yoruba dari Nigeria, Tuan Adeola Akinyemi, yang berusia 78 tahun, telah menggegarkan arena politik Afrika. Cite adaptasi. Apa sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapa orang yang selama ini percaya bahwa tamadun Barat adalah yang terbaik, kini mula memuji negara Asia ini tanpa henti? Sekarang sila dengar kesaksian sebenar daripada Encik Khairul Azmi bin Osman yang telah bekerja selama 15 tahun di bahagian Afrika PBB dan menemani sendiri melalui semua detik ini. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh menekan suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi dorongan besar untuk memperkenalkan lebih banyak kisah Malaysia. Cite adaptasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairul Azmi. Cite adaptasi. Selama 15 tahun yang lalu, saya telah bekerja di bahagian Afrika di Ibu Pejabat PBB, bertanggung jawab untuk menghubungkan pemimpin tradisional Afrika dengan masyarakat antara bangsa. Berpusat di New York, saya menghabiskan lebih 200 hari setahun di benua Afrika dan sehingga kini telah melawat 45 negara dan lebih 300 komuniti suku. Namun pengalaman pada November tahun lepas benar-benar mengubah pandangan hidup saya. Cite adaptasi. Pada hari itu, saya sedang membantu 8 orang pemimpin tradisional Afrika yang menghadiri persidangan perlindungan hak orang asal di Ibu Pejabat PBB New York. Mereka ialah Tuan Joseph Ole, 85 tahun, Ketua Besar Puak Maasai dari Kenya, dan Tuan James Wangiku, 72 tahun, seorang penatua Puak Kikuyu. Cite adaptasi. Tuan Adeola Akinyemi, 78 tahun, Ketua Puak Yoruba dari Nigeria, dan Datuk Bandar Ayo Kafo, 68 tahun, dari Puak Igbo. Cite adaptasi. Tuan Zulo, 75 tahun, anggota kerabat diraja Puak Zulu dari Afrika Selatan, dan Tuan Thabo Mandela, 70 tahun, seorang penatua Puak ex-Hosa, serta 8 wakil dari pelbagai suku. Cite adaptasi. Kebanyakan mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di kampung tradisional tanpa elektrik dan air pipe. Kampung Ketua Joseph mempunyai kira-kira 3.000 penduduk, tetapi jalan berturap terdekat memerlukan 4 jam berjalan kaki. Malah isyarat telepon bimbit pun tiada di sana. Ini adalah kali pertama mereka keluar negara. Ekspresi terkejut mereka ketika melihat bangunan pencakar langit New York sangat luar biasa dan tidak dapat dilupakan. Cite adaptasi. Mereka terkejut dengan kehebatan yang dapat dicipta oleh orang kulit putih. Persidangan PBB berlangsung selama 3 hari di mana ketua-ketua suku menyampaikan ucapan mengenai isu hak tanah suku dan pemeliharaan budaya tradisional. Cite adaptasi ucapan Ketua Joseph terutamanya mendapat tepukan gemuruh. Kami tidak ditolak oleh tamadun. Sebaliknya, kami sedang membina tamadun yang berbeza. Cite adaptasi. Persidangan berakhir dan akhirnya tiba hari untuk kembali ke Afrika. Pada 15 November jam 5 petang, kami berlepas dari lapangan terbang JFK dengan menaiki Emirates A380. Penerbangan itu pada mulanya dijadwalkan melalui Dubai ke Nairobi, Kenya, dan dari sana mereka akan pulang ke kampung masing-masing. Penerbangan berjalan lancar. Ketua-ketua suku sangat terharu melihat lautan awan buat kali pertama. Ketua Joseph bergumam, ternyata kerajaan Tuhan begitu dekat dengan kita. Cite adaptasi. Masalah berlaku kira-kira jam 8 malam ketika pesawat sedang terbang di atas lautan Pasifik. Tiba-tiba pengumuman dalam pesawat kedengaran, memaklumkan bahwa disebabkan ancaman bom dalam pesawat,
ia akan mendarat cemas di lapangan terbang terdekat. Terdapat jeritan di kalangan penumpang, tetapi ketua-ketua suku itu tenang secara mengejutkan. Tuan Zulo berkata, sebagai pahlawan saya telah mengatasi pelbagai krisis. Ini juga satu ujian, cite adaptasi. Menurut penjelasan juru terbang, lapangan terbang terdekat yang boleh menerima pendaratan pesawat besar dengan selamat ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA di Malaysia. Cite adaptasi. Ketua-ketua suku tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Setelah mendengar penjelasan bahwa ia adalah negara Asia, mereka bimbang. Adakah ia negara seperti China yang komunis atau negara miskin seperti India? Cite adaptasi. Beberapa orang malah menyatakan kebimbangan. Bolehkah kita mendapat layanan yang memuaskan di luar negara barat? Cite adaptasi. Saya juga berasa gementar. Perubahan destinasi yang tiba-tiba ini dijangka akan menimbulkan pelbagai masalah seperti halangan bahasa, urusan penginapan, dan sebagainya. Terutamanya, saya perlu menjaga orang-orang tua ini yang juga pemimpin tradisional dari latar belakang budaya yang sama sekali berbeza. Saya berasa tertekan sekiranya saya menyusahkan mereka. Cite adaptasi, walau bagaimanapun apabila pesawat menghampiri KLIA, keadaan mula berubah ke arah yang sama sekali berbeza daripada jangkaan. Daripada komunikasi dengan menara kawalan saya, sudah dapat merasakan perbezaannya. Selain panduan yang tepat, mereka juga memaklumkan bahwa protokol sambutan khas untuk penumpang penerbangan pendaratan cemas telah diaktifkan serta-merta dan kaki tangan darat yang boleh berbahasa Inggris telah bersedia untuk menunggu. Cite adaptasi, proses pendaratan juga menakjubkan. Keadaan landasan sempurna dan panduan darat sangat tepat. Laluan ke pintu pesawat telah dikosongkan terlebih dahulu. Semuanya telah disediakan dengan lancar, seolah-olah ia adalah penerbangan yang dijadwalkan. Ketua-ketua suku juga melihat keluar tingkap terkejut dengan skala dan organisasi lapangan terbang itu. Cite adaptasi. Saat pintu pesawat dibuka dan kami melangkah masuk melalui jambatan udara, ekspresi ketua-ketua suku mula berubah. Walaupun sudah lewat malam, kira-kira jam 11 malam, lapangan terbang itu terang seperti siang dan semua kemudahan berfungsi dengan sempurna. Cite adaptasi, kaki tangan pembersihan segera membersihkan kawasan yang dilalui penumpang dan kaki tangan panduan bersedia di tempat mereka. Kata-kata pertama yang diucapkan oleh Ketua Joseph ialah kata-kata yang diperkenalkan pada permulaan. Adakah ini benar-benar negara Asia? Ia jauh lebih maju daripada negara barat. Cite adaptasi. Kata-kata ini datang daripada mulut seorang yang telah diajar oleh Mubalik dan pegawai kerajaan Eropa selama 85 tahun bahwa tamadun kulit putih adalah yang terbaik. Ia sangat mengejutkan. Cite adaptasi. Dalam perjalanan ke pemeriksaan, imigresen, tindak balas kaki tangan lapangan terbang sangat mengagumkan. Walaupun kami adalah sekumpulan orang Afrika yang tiba secara tiba-tiba, mereka tidak kelihatan panik sedikit pun. Sebaliknya, mereka bertindak dengan lancar, seolah-olah sudah bersedia terlebih dahulu. Cite adaptasi. Yang paling mengejutkan ialah perkhidmatan terjemahan. Kaki tangan yang boleh berbahasa Inggris sebenarnya ditempatkan untuk memahami situasi ketua-ketua suku secara terperinci dan memberikan sokongan yang paling sesuai. Ketua Adeola memuji sokongan bahasa asing. Pada tahap ini sukar diperolehi walaupun di PBB di New York. Cite adaptasi. Yang amat mengagumkan ialah mereka menjelaskan dengan perlahan dan sabar mengambil kira ciri-ciri warga emas. Kaki tangan memahami dari mana ketua-ketua suku itu datang dan dalam keadaan apa mereka tiba di Malaysia dan memberikan perhatian yang sewajarnya. Cite adaptasi. Seorang kaki tangan perasan bahwa Ketua Joseph yang berusia 85 tahun sukar berjalan dan segera menyediakan kerusi roda. Perhatian proaktif dan prihatin tanpa diminta ini menyentuh hati ketua-ketua suku yang lain. Cite adaptasi. Prosedur juga sangat pantas. Tiada proses yang rumit dan masa menunggu yang dijangka. Semuanya diuruskan dengan lancar. Cite adaptasi. Kaki tangan juga membantu mengisi pelbagai dokumen dengan mesra, tanpa sebarang kesulitan disebabkan oleh halangan bahasa. Mereka malah menawarkan diri untuk membantu menghubungi destinasi asal kami Kenya dan Nigeria. Cite adaptasi. Pengaturan penginapan sementara juga sempurna. Mereka mengesyorkan beberapa hotel di sekitar Bukit Bintang dan KL Sentral dan menerangkan secara terperinci ciri-ciri dan cara pengangkutan setiap hotel. Mereka juga bertanya tentang sekatan diet dan pertimbangan budaya untuk orang tradisional Afrika.
Cite adaptasi. Mereka malah memberikan maklumat tentang restoran yang boleh menyediakan masakan Afrika, walaupun bukan masakan halal sepenuhnya. Kata-kata Ketua Joseph kepada saya ketika meninggalkan lapangan terbang masih terpahat dalam ingatan saya. Saya telah hidup 85 tahun, telah melihat banyak negara barat, tetapi tidak pernah melihat organisasi yang begitu sempurna dan keprihatinan terhadap manusia. Mengapa orang di negara ini yang kelihatan seperti kita begitu maju? Cite adaptasi. Dalam perjalanan menaiki KLIA Express ke hotel ketua-ketua suku, terpaku melihat pemandangan di luar tingkap. Walaupun sudah tengah malam, jalan-jalan terang benderang, dan kawasan perumahan yang tersusun kemas berderet. Cite adaptasi. Ketua Adeola berkata, kampung kami tiada elektrik, tetapi negara ini terang seperti siang walaupun pada waktu malam. Tetapi ini bukan pembaziran, semuanya ada tujuannya. Cite adaptasi. Di dalam kereta api juga penuh dengan kejutan. Walaupun pada waktu tengah malam gerabak kereta api bersih dan semua penumpang duduk dengan senyap dan sopan, tiada seorang pun yang mabuk atau membuat bising. Cite adaptasi. Tuan Zulo memuji rakyat negara ini, mengekalkan disiplin seorang pahlawan walaupun pada waktu malam. Apabila kami tiba di KL Sentral, ia adalah satu lagi pemandangan yang mengejutkan. Walaupun sudah lewat malam, lebih kurang jam 1 pagi stesen, itu masih sibuk dengan ramai orang. Namun walaupun sesak, semua orang bergerak dengan teratur. Cite adaptasi. Mereka berdiri di sebelah kanan pada eskalator dan tidak mengganggu barisan di pintu pagar mematuhi giliran. Yang paling mengejutkan ketua-ketua suku ialah pemandangan wanita berjalan bersendirian walaupun pada waktu malam. Dan mereka kelihatan tidak takut sedikit pun. Cite adaptasi. Datuk Bandar Ayi Okafo berkata dengan terkejut. Di kampung kami wanita berjalan bersendirian selepas matahari terbenam adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Betapa selamatnya negara ini. Cite adaptasi. Apabila kami tiba di hotel, tindak balas kaki tangan di meja, penyambut tetamu menyentuh hati kami sekali lagi. Walaupun kami tiba lewat malam, mereka menyambut kami dengan sopan dan berusaha untuk memahami latar belakang budaya ketua-ketua suku. Cite adaptasi. Mereka bertanya tentang cara sapaan tradisional Afrika dan mengangguk dengan senyuman hormat yang sangat menyentuh hati ketua-ketua suku. Kualiti bilik juga melebihi jangkaan. Ruang yang bersih dan selesa adalah asas, dan mereka juga menyediakan pelbagai panduan penggunaan peralatan dengan gambar dan bahasa Inggris yang mudah difahami. Cite adaptasi. Bagi Ketua Joseph yang berusia 85 tahun, Swiss lampu dan operasi pendingin hawa adalah pengalaman pertama, tetapi beliau tidak menghadapi kesulitan karena panduan yang mudah difahami. Malam itu, ketua-ketua suku terlalu teruja untuk tidur. Mereka melihat pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap dan bercakap tentang perbezaan antara dunia yang mereka lihat sebelum ini dengan tempat ini. Penatua Tabo bergumam, mungkinkah Tuhan memberikan kebijaksanaan istimewa kepada rakyat negara ini? Atau adakah ada rahasia yang kita tidak tahu? Cite adaptasi, sarapan pagi hotel pada keesokan harinya, menunggu kejutan seterusnya. Walaupun ia adalah sarapan buffet, bukan sahaja pelbagai hidangan disediakan, tetapi setiap hidangan juga mempunyai penerangan dalam bahasa Inggris dan maklumat alahan dicatatkan secara terperinci. Cite adaptasi. Kaki tangan menyadari bahwa ketua-ketua suku itu dari Afrika dan secara khusus mengesyorkan hidangan dengan rasa yang lebih lembut dan hidangan yang dibuat dengan bahan-bahan yang mungkin sesuai dengan Afrika, budaya mereka. Yang paling mengagumkan semasa makan ialah pemandangan sebuah keluarga Malaysia yang duduk di meja sebelah, anak-anak kecil duduk diam sambil makan, dan selepas selesai mereka sendiri membawa pinggan mangkuk ke tempat pengumpulan. Cite adaptasi. Penatua James memuji disiplin dan rasa tanggung jawab diajar sejak kecil di negara ini. Oleh itu mereka dapat membesar menjadi orang dewasa yang cemerlang. Cite adaptasi. Selepas sarapan kami pergi ke KL Sentral. Kami memutuskan untuk menaiki LRT, MRT, sistem transit aliran ringan, masa yang menjadi salah satu pengalaman yang paling mengejutkan dalam hidup ketua-ketua suku. Cite adaptasi. Sejak dari pintu masuk stesen, ia sudah penuh dengan kejutan. Kebersihan eskalator menuju ke bawah tanah, kejelasan papan tanda, semuanya disediakan dengan sangat baik. Cite adaptasi. Apabila tiba di platform, ia adalah waktu puncak bekerja dan orang ramai berpusu-pusu. Namun, ia mengekalkan susunan yang sempurna.
Semua orang beratur dalam dua barisan, mengikut garisan beratur yang dilukis di lantai menunggu ketibaan kereta api. Cite adaptasi. Apabila pintu kereta api terbuka, penumpang yang keluar secara otomatis berpecah ke kedua-dua belah, memberikan ruang untuk penumpang yang turun. Barulah semua orang menaiki kereta api secara teratur. Cite adaptasi, Tuan Zulo berkata dengan tidak percaya. Ini disiplin seperti tentara, tetapi tiada siapa yang memberi arahan. Mengapa mereka semua melakukannya? Cite adaptasi. Apabila saya menerangkan bahwa ini adalah budaya rakyat Malaysia, tingkah laku yang dipelajari secara semula. Jadi sejak kecil ketua-ketua suku mengangguk dalam-dalam. Di dalam gerabak kereta api adalah ruang yang lebih menakjubkan. Walaupun kereta api penuh, tiada siapa yang bercakap kuat di telepon bimbit atau mendengar musik dengan kuat. Ramai yang melihat telepon pintar atau membaca menghabiskan masa dengan senyap. Cite adaptasi. Datuk Bandar Ayokavo memuji rakyat negara ini mementingkan masa pribadi dalam kolektif sambil tidak lupa mengambil berat tentang orang lain. Di perhentian seterusnya, seorang warga emas yang bertongkat menaiki kereta api. Serta-merta, seorang penumpang muda bangun dan memberikan tempat duduk. Cite adaptasi. Melihat adegan ini, Ketua Joseph bergenang air mata dan berkata, orang muda menghormati orang tua. Ini adalah ajaran yang paling penting di suku kami juga. Di negara ini, semangat ini masih wujud walaupun di bandar. Cite adaptasi. Apabila tiba di KL Sentral, sekali lagi kami terkejut dengan kerumitan stesen LRT MRT. Ia adalah stesen besar di mana banyak laluan bersilang, tetapi papan tanda sangat jelas dan mudah difahami. Cite adaptasi. Hanya dengan mengikuti panduan yang dibezakan mengikut warna Anda, tidak akan tersesat. Setiap pintu keluar ditandakan dengan peta terperinci bangunan dan kemudahan sekitar memudahkan sesiapa sahaja yang baru pertama kali datang untuk mencari destinasi mereka. Cite adaptasi. Ketua Adeola yang mempunyai pengetahuan berkaitan pembinaan sangat kagum dengan kecemerlangan technical system LRT MRT ini. Beliau berkata, mereka bentuk struktur bawah tanah yang rumit ini dengan begitu mudah digunakan. Ini adalah teknologi ajaib. Cite adaptasi. Apabila kami naik ke permukaan, kami terpegun dengan kemegahan KL Sentral, pemandangan bangunan bersejarah, wujud bersama, secara harmoni dengan bangunan pencakar langit modern, menunjukkan gabungan sempurna antara tradisi dan kemodernan. Cite adaptasi. Penatua Tabo berkata, rakyat negara ini menghargai perkara lama sambil menerima perkara baru. Ini adalah sesuatu yang suku kami juga harus pelajari. Cite adaptasi. Kami memutuskan untuk melawat Taman KLCC dan Masjid Negara. Ketua-ketua suku sangat terkejut karena terdapat ruang hijau yang luas dan bangunan yang tenang di tengah bandar. Cite adaptasi. Selain itu, tempat ini dibuka kepada orang ramai secara percuma sebagai taman. Penatua James berkata dengan terharu, pemimpin negara ini benar-benar menyayangi rakyat dengan membuka tanah yang memperingati pemimpin negara kepada rakyat. Cite adaptasi. Semasa berjalan di taman kami, melihat ramai warga emas melakukan tai chi atau menari tarian rakyat. Mereka terkejut dengan budaya bersenam secara sukarela untuk kesehatan. Cite adaptasi. Tuan Zulo berkata, walaupun sudah tua, mereka tidak berputus asa dalam usaha untuk mengekalkan kesehatan. Adakah ini rahasia umur panjang? Hanya satu pengalaman pagi telah mengubah sepenuhnya persepsi ketua-ketua suku tentang Malaysia. Ketua Joseph bergumam, apa yang kita telah lihat setakat ini? Negara ini adalah negara yang benar-benar bertamadun. Cite adaptasi. Untuk makan tengah hari, kami memutuskan untuk menjamu selera di restoran nasi kandar di kawasan Jalan Raja Abdullah. Kami ingin mereka merasai hidangan tradisional Malaysia. Cite adaptasi. Apabila masuk ke kedai kaki tangan, menyambut kami dengan mesra. Amalan menukar kepada selipar dalam rumah. Sebelum masuk ke ruang makan, mempunyai persamaan dengan kebiasaan rumah tradisional Afrika. Jadi ketua-ketua suku cepat, menyesuaikan diri. Cite adaptasi. Apabila hidangan dihidangkan kemewahannya, membuatkan semua orang terpegun. Setiap hidangan yang dihidangkan di pinggan besar, kelihatan seperti karya seni. Gabungan warna ukiran bahan dan susunan hidangan, semuanya direka dengan teliti. Cite adaptasi. Pengurus restoran datang sendiri untuk menerangkan, menceritakan secara terperinci tentang makna simbolik setiap hidangan dan bahan-bahan tempatan yang digunakan. Cite adaptasi. Yang paling mengagumkan ialah penjelasan tentang konsep doa kesyukuran.
Falsafah budaya makanan Malaysia ini tidak membazirkan bahan, menggunakan semua bahagian secara berkesan dan bersyukur atas rahmat alam, sangat resonan dengan ketua-ketua suku. Cite adaptasi. Datuk Bandar Ayokavo berkata, "Suku, kami juga mempunyai ajaran yang sama. Rakyat negara ini mempunyai hati yang sama dengan kami. Selepas makan kami berjalan-jalan di kawasan Bukit Bintang. Walaupun ia adalah jalan yang sibuk dengan gedung serbaneka mewah, yang paling mengejutkan ketua-ketua suku ialah kebersihan jalan. Cite adaptasi. Di kawasan komersial yang ramai ini, tidak ada sampah langsung di jalan dan hampir tiada kaki tangan pembersihan kelihatan. Ketua Adeola bertanya kepada seorang pekerja kedai, dan jawaban yang diberikan ialah, karena orang ramai, tidak membuang sampah merata-rata, dan dasar pengurusan sisa telah berjaya, jadi tidak banyak kerja pembersihan diperlukan. Cite adaptasi. Penjelasan ini mengejutkan ketua-ketua suku. Ternyata ia bukan karena larangan undang-undang, tetapi karena ia telah dihayati menjadi budaya. Apabila kami memasuki gedung serbaneka kami, sekali lagi terkejut dengan tahap perkhidmatan. Kaki tangan kedai tidak menunjukkan sikap diskriminasi sedikit pun. Apabila melihat ketua-ketua suku dari luar negara, sebaliknya mereka melayan kami dengan sangat sopan. Cite adaptasi. Penerangan produk juga mudah difahami, dan mereka tidak memaksa jualan, hanya mengesyorkan perkara yang benar-benar disukai oleh ketua-ketua suku. Yang paling menyentuh hati ialah apabila Ketua Joseph menemui produk gaya orang asal yang serupa dengan perhiasan Maasai. Pekerja kedai itu bertanya tentang makna budaya produk itu, dan mendengar dengan penuh minat penerangan tentang budaya Maasai. Kemudian dia berkata, "Budaya Anda sangat hebat. Sila teruskan tradisi itu." Cite adaptasi. Pada masa ini, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Penatua Tabo tiba-tiba berasa sakit dada dan terduduk. Disebabkan usia 70 tahun dan keletihan perjalanan yang panjang, jantungnya kelihatan terbeban. Cite adaptasi. Kami segera menghubungi 999 talian kecemasan. Yang mengejutkan, ambulans tiba dalam masa kurang daripada 5 menit selepas panggilan. Reaksi yang begitu pantas di kawasan pusat bandar yang sesak seperti Bukit Bintang ini membuatkan semua ketua suku terkejut. Cite adaptasi. Di ibu negara Afrika adalah biasa untuk menunggu lebih dari sejam untuk ambulans. Kelajuan seperti ini benar-benar tidak dapat dipercayai. Keprofesionalan kaki tangan ambulans juga menyentuh hati. Sebaik sahaja mereka tiba di tempat kejadian, mereka dengan cepat memahami keadaan pesakit dan mula melakukan langkah pertolongan cemas yang sesuai. Cite adaptasi. Mereka bertindak dengan berhati-hati dan pantas memandangkan pesakit adalah warga emas. Mereka meletakkan topeng oksigen dan menjalankan pemeriksaan ECG. Salah seorang kaki tangan ambulans menerangkan keadaan kepada kami dalam bahasa Inggris, membolehkan kami yang menemani berasa tenang. Cite adaptasi. Peralatan di dalam ambulans dipenuhi dengan instrumen perubatan terkini. Sistem untuk memantau keadaan pesakit secara berterusan, semasa bergerak dan mengekalkan hubungan dengan hospital sangat lengkap. Cite adaptasi. Tuan Zulo memuji. Ini adalah hospital bergerak. Apabila tiba di Hospital Kuala Lumpur HKL, kami sekali lagi terkejut dengan sistem di bilik kecemasan. Walaupun kami adalah pesakit asing, mereka tidak panik sedikit pun, menerima kami dengan teratur. Cite adaptasi. Terdapat kaki tangan yang boleh berbahasa Inggris dengan lancar di kaunter penerimaan tetamu. Prosedur untuk insurans antara bangsa juga diselesaikan dengan cepat. Yang paling mengagumkan ialah tindak balas dokter. Pakar kardiologi sendiri memeriksa beliau dan menerangkan keadaannya dalam bahasa Inggris yang fasih. Cite adaptasi. Pemeriksaan juga sangat pantas. Pemeriksaan ECG, X-ray, dan ultrasound jantung semuanya selesai dalam masa 1 jam. Di Afrika, untuk mendapatkan ultrasound jantung sahaja, mungkin perlu menunggu beberapa minggu. Mampu melakukannya serta-merta di bilik kecemasan adalah menakjubkan. Cite adaptasi. Keputusan pemeriksaan tidak serius. Beliau didiagnosis dengan aritmia jantung yang disebabkan oleh keletihan perjalanan dan tekanan yang boleh dikawal dengan rawatan ubat dan rehat yang mencukupi. Dokter menasihatkan pemerhatian selama 1 hari lagi, memandangkan usianya yang lanjut. Cite adaptasi. Panduan obat oleh ahli farmasi juga menyentuh hati. Beliau menerangkan secara terperinci kesan-kesan sampingan dan cara pengambilan obat preskripsi. Beliau juga menyediakan arahan penggunaan obat dalam bahasa Inggris. Cite adaptasi. Tambahan pula beliau dengan penuh perhatian
memberikan ubat simpanan supaya mereka boleh terus mengambilnya. Selepas pulang yang membuatkan ketua-ketua suku sangat bersyukur. Pembayaran bil adalah kejutan terakhir. Yuran kecemasan pelbagai yuran pemeriksaan dan obat preskripsi semuanya berjumlah kira-kira 1,10 daripada kos hospital swasta Afrika. Cite adaptasi ini adalah tanpa perlindungan skim kesehatan kebangsaan yang tidak dimiliki oleh warga asing. Mereka tidak dikenakan bayaran tambahan karena mereka adalah warga asing. Sebaliknya, mereka diberi pertimbangan kemanusiaan, memandangkan mereka adalah warga emas. Cite adaptasi. Kata-kata ketua Joseph ketika meninggalkan hospital sangat mengagumkan. Di negara ini, walaupun sakit, tidak perlu takut. Orang kaya atau miskin mendapat perubatan berkualiti yang sama. Inilah tamadun yang sebenar. Cite adaptasi. Malam itu, ketua-ketua suku yang kembali ke hotel berbincang secara mendalam tentang pengalaman sepanjang hari. Datuk Bandar Ayokavo berkata, jika kampung kita mempunyai kemudahan perubatan kita, boleh menyelamatkan banyak nyawa. Kita mesti belajar sistem negara ini. Cite adaptasi. Keesokan harinya, kami melawat kuil Tianhu di Jalan Klang Lama. Kami ingin mereka merasai budaya tradisional Malaysia Cina Malaysia. Cite adaptasi. Melalui pintu gerbang dan masuk ke kuil yang penuh dengan bau kemenyan ketua-ketua suku. Terpegun dengan suasana kuil yang berterusan. Sejak sekian lama, mereka memuji keseimbangan antara mengekalkan tradisi kuno sambil mempunyai kemudahan modern. Cite adaptasi. Pengalaman bersembahyang di kuil Tean Ho juga mengagumkan. Apabila saya menerangkan etika sembahyang ketua-ketua suku mendapati ia serupa dengan upacara doa suku mereka. Cite adaptasi. Penatua James berkata, mungkin cara orang di seluruh dunia menyatakan rasa hormat kepada Tuhan adalah serupa. Melihat ramai penganut berdoa dengan khusyuk di Dewan Utama Penatua Tabo sangat tersentuh. Beliau berkata, rakyat negara ini masih mementingkan masa rohani dalam kehidupan modern yang sibuk. Ini sama dengan ajaran nenek moyang kita. Cite, adaptasi, kami juga berpeluang menyaksikan demonstrasi kraft tangan tradisional. Melihat seorang tukang membuat kuih-kuih muih tradisional di hadapan mata mereka dengan gula melaka yang mengeluarkan aroma wangi ketua-ketua suku menahan nafas. Cite adaptasi. Mereka menyatakan rasa hormat yang mendalam terhadap tumpuan dan ketepatan tukang itu, yang telah mengasah kemahiran selama berpuluh-puluh tahun. Tuan Zulo memuji suku kami juga mempunyai kraft tangan tradisional, tetapi untuk mengekalkan tahap kemahiran ini memerlukan usaha yang besar. Negara ini telah membina sistem untuk mewariskan teknik tradisional kepada generasi seterusnya. Cait adaptasi. Makan tengah hari di kedai makan kecil warung. Gerai di pasar seni Central Market. Ketua-ketua suku terpesona dengan kemahiran tuan kedai yang memasak laksami di hadapan mata mereka. Cite adaptasi. Perebusan kuah masa memasak mie perasa yang sempurna semuanya dikira dengan sempurna. Pemilik kedai menerangkan, setiap hidangan dan memberitahu kami cara terbaik untuk menikmatinya. Cite adaptasi. Yang paling mengagumkan ialah penjelasan mengenai semangat tukang semangat ahli. Ia bukan sekadar membuat hidangan yang lazat, tetapi juga mengandungi keinginan untuk melihat pelanggan gembira. Kata-kata ini membuatkan ketua-ketua suku mengangguk dalam-dalam. Datuk Bandar Ayokavo berkata, di negara ini kerja adalah menyuntik jiwa. Oleh itu mereka dapat menghasilkan hasil yang cemerlang. Cite adaptasi. Pada sebelah petang kami melawat Museum Negara. Kami ingin mereka memahami kedalaman sejarah dan budaya Malaysia, warisan berbilang kaum. Cite adaptasi. Melihat kesinambungan budaya yang merentasi beribu-ribu tahun, dari zaman prasejarah hingga zaman modern, ketua-ketua suku terpegun. Cite adaptasi, mereka sangat terharu karena artifak budaya tidak pernah terputus dan diwariskan, walaupun melalui konflik dan penghijrahan. Ketua Joseph memuji, suku kami juga mempunyai sejarah yang panjang, tetapi banyak pengetahuan hilang karena tiada tulisan. Negara ini telah membina mekanisme untuk merekodkan dan memelihara kebijaksanaan kuno dan mewariskannya kepada generasi seterusnya. Cite adaptasi. Kemudahan kebolehaksesan museum juga mengejutkan mereka. Laluan untuk kerusi roda sistem panduan audio penerangan pameran berbilang bahasa menunjukkan perhatian untuk membolehkan semua orang menikmati budaya. Cite adaptasi Penatua Tabo berkata budaya tidak patut milik sebahagian orang sahaja. Semua orang patut boleh menikmatinya. Idea ini sangat hebat. Malam itu kami pergi ke menara berkembar Petronas KLCC.
Kami ingin mereka melihat simbol kekuatan teknologi Malaysia modern. Cite adaptasi. Pemandangan Kuala Lumpur dari ketinggian 382 meter mengejutkan ketua-ketua suku. Pemandangan bandar yang tidak berkesudahan, klaster bangunan yang tersusun, dan siluet gunung yang diterangi matahari terbenam. Cite adaptasi. Di dek pemerhatian, kami mendengar penjelasan terperinci mengenai perancangan bandar Kuala Lumpur. Ketua-ketua suku sangat terharu apabila mengetahui bahwa Kuala Lumpur telah berkembang dari lembah menjadi keadaan sekarang. Cite adaptasi. Ketua Adeola berkata, rakyat negara ini mempunyai hati yang teguh dan tidak mengenal putus asa. Oleh itu mereka dapat mencipta keajaiban seperti ini. Pusat membeli belah di KLCC juga merupakan pengalaman yang menyeronokkan. Kedai-kedai yang menggunakan teknologi terkini pelbagai barangan dan perkhidmatan yang sempurna. Cite adaptasi. Tetapi yang paling mengagumkan, ketua-ketuku ialah keikhlasan pekerja kedai. Mereka bukan sekadar menjual barangan, tetapi ikhlas mengesyorkan perkara yang benar-benar boleh memuaskan hati pelanggan. Sikap ini sangat menyentuh hati. Cite adaptasi. Pada malam terakhir, atas permintaan ketua-ketua suku kami, pergi ke sebuah gerai mamak yang sibuk berhampiran KL Sentral. Mereka ingin melihat bagaimana orang Malaysia biasa menghabiskan malam mereka. Cite adaptasi kedai itu penuh sesak dengan pekerja pejabat selepas waktu kerja, tetapi mereka menyambut kumpulan tetamu dari Afrika ini dengan mesra. Sekumpulan rakyat Malaysia yang duduk di meja sebelah malah menjemput ketua-ketua suku minum teh tarik dan Nescafe. Cite adaptasi. Walaupun terdapat halangan bahasa, kami menghabiskan masa yang menyeronokkan dengan senyuman dan bahasa badan. Datuk Bandar Ayokavo berkata dengan terharu, walaupun bahasa berbeza hati boleh berhubung. Rakyat negara ini benar-benar mesra. Cite adaptasi. Pagi untuk pulang telah tiba. Dalam perjalanan ke KLIA, ketua-ketua suku merenungkan 3 hari yang mereka habiskan di Malaysia. Ketua Joseph berkata, saya pasti akan membawa apa yang saya pelajari dari negara ini kembali ke kampung dan memberitahu semua orang. Cite adaptasi. Ketika mengucapkan selamat tinggal di lapangan terbang, ketua-ketua suku sebulat suara menyatakan rasa terima kasih mereka. 3 hari ini mengubah pandangan hidup kami. Kami telah menemui inspirasi untuk masa depan kampung kami. Kami tidak akan melupakan negara Malaysia ini seumur hidup kami. Saya menerima kata-kata seperti itu. Cite adaptasi. Di pintu masuk pesawat ketika mengucapkan selamat tinggal terakhir, Ketua Joseph menggenggam tangan saya dengan erat. Kata-kata yang beliau ucapkan tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Negara Anda adalah negara yang benar-benar bertamadun. Kami juga berharap untuk mengejar keharmonian seperti Malaysia, teknologi dan tradisi pembangunan dan alam semula, jadi individu dan komuniti. Cite adaptasi. Melihat pesawat berlepas, saya diselubungi oleh perasaan terharu yang mendalam. Karena saya mengalami saat di mana manusia dapat memahami antara satu sama lain dengan ikhlas merentasi perbezaan bahasa dan budaya. Cite adaptasi. Perubahan luar biasa berlaku selepas ketua-ketua suku kembali ke Afrika. Pertama, kenyataan Ketua Joseph yang dikerumuni wartawan di lapangan terbang Nairobi, Kenya, menjadi berita utama. Saya pernah pikir Afrika harus belajar daripada orang kulit putih. Tetapi sebenarnya kita harus belajar daripada Malaysia. Kata-kata ini mencetuskan perbincangan hangat di seluruh Afrika Timur. Cite adaptasi. Di Nigeria, Ketua Adeola muncul dalam program radio dan menceritakan secara terperinci pengalamannya di Malaysia, khususnya mengenai kesempurnaan sistem perubatan dan kecemerlangan infrastruktur bandar. Penceritaannya mengejutkan ramai rakyat Nigeria. Cite adaptasi pegawai kerajaan juga menyatakan kebimbangan dan membentuk pasukan untuk mengkaji model pembangunan bandar Malaysia. Cite adaptasi. Di Afrika Selatan, kesaksian Tuan Zulo disiarkan di muka hadapan Akbar dengan tajuk Negara yang tidak memegang senjata adalah negara paling kuat. Ia melaporkan secara terperinci tentang masyarakat demokratik dan kestabilan sosial Malaysia. Cite adaptasi. Artikel ini dikongsi secara meluas di media sosial dan minat generasi muda terhadap Malaysia meningkat secara mendadak. Perubahan terbesar berlaku di kampung-kampung setiap ketua suku. Ketua Joseph melaporkan secara terperinci pengalamannya di Malaysia dalam mesyuarat penatua Puak Masai, terutamanya menekankan kepentingan pendidikan dan membina masyarakat yang berdisiplin. Cite adaptasi.
Selepas laporan ini, kampung itu memulakan proyek peningkatan disiplin diri dan kampanye persekitaran bersih. Cite adaptasi. Kampung Puak Igbo, Datuk Bandar Ayokavo, mula membincangkan pengenalan teknik pertanian gaya Malaysia. Mereka merancang untuk menghantar pakar pertanian ke Malaysia untuk mempelajari cara Malaysia menggunakan tanah dengan berkesan dan menanam tanaman berkualiti tinggi. Cite adaptasi. 6 bulan kemudian, berita mengejutkan tiba. Ketua Joseph berharap dapat melawat Malaysia sekali lagi membawa bersama 5 orang pemuda dari kampungnya. Cite adaptasi. Kali ini bukan untuk bersiar-siar, tetapi untuk benar-benar mempelajari teknologi pertanian dan sistem pendidikan Malaysia. Perubahan ketua-ketua suku yang kembali ke Malaysia sangat menakjubkan. Mereka telah mempelajari asas bahasa Malaysia selepas lawatan terakhir dan sudah boleh mengucapkan salam dan terima kasih yang mudah dalam bahasa Malaysia. Cite adaptasi. Anak-anak muda yang menemani mereka mempunyai mata yang bersinar dengan harapan. Semasa melawat pusat teknologi pertanian Mardi, di Perak anak-anak muda itu terpaku melihat teknologi pertanian terkini, pertanian halus pembaikan, bahkan sistem pengairan yang cekap dan teknik untuk mendapatkan hasil maksimum di tanah. Terlihat sangat mengagumkan mereka. Cite adaptasi. Semasa melawat sebuah sekolah rendah, di negeri 9 anak-anak muda itu mengalami kecemerlangan sistem pendidikan Malaysia. Disiplin persekitaran pembelajaran, tumpuan pelajar dan dedikasi guru, semuanya adalah penemuan baharu bagi mereka. Cite adaptasi. Selepas pulang anak-anak muda ini menjadi teras dan membawa perubahan besar kepada kampung. Dengan menggunakan teknologi pertanian yang dipelajari hasil produk pertanian meningkat sebanyak 30%. Pembaharuan terhadap kesadaran pendidikan juga meningkatkan kadar celik huruf di kampung secara mendadak. Cite adaptasi. Kisah kejayaan ini juga tersebar ke suku-suku lain. Bilangan pelatih yang dihantar dari pelbagai negara Afrika ke Malaysia meningkat secara mendadak. Cite adaptasi. Kerajaan Kenya menandatangani perjanjian kerjasama teknologi pertanian dengan Malaysia, dan kerajaan Nigeria meminta sokongan Malaysia dalam pembangunan infrastruktur bandarnya. Cite adaptasi. 2 tahun kemudian saya berpeluang melawat Afrika sekali lagi. Apabila saya melawat kampung ketua Joseph, saya terkejut dengan perubahannya. Peralatan penjanaan kuasa solar telah dipasang di tengah kampung, dan air bersih juga dapat digunakan. Cite adaptasi kanak-kanak. Pergi ke sekolah dengan teratur dan seluruh kampung penuh dengan tenaga. Ketua Joseph membawa saya melawat sekolah kampung. Terdapat spanduk tergantung di sana. Belajar dari Malaysia. Cite adaptasi. Kanak-kanak telah belajar ucapan dalam bahasa Malaysia, dan pembersihan kelas juga dilakukan oleh mereka sendiri. Yang paling menyentuh hati saya ialah sebuah lagu yang dicipta oleh anak-anak muda kampung. Ia adalah lagu tentang pengalaman mereka di Malaysia. Liriknya hati yang dipelajari dari negara yang jauh. Mari kita bina kampung yang indah bersama, sangat mengagumkan. Cite adaptasi. Dikatakan bahwa lagu ini kini telah menjadi lagu rasmi kampung dan telah tersebar ke suku-suku lain. Di kampung Datuk Bandar Ayokavo, penanaman sayur-sayuran menggunakan benih yang diperkenalkan dari Malaysia telah berjaya. Disebabkan peningkatan hasil tuayan, keadaan ekonomi kampung bertambah baik secara mendadak. Cite adaptasi. Keadaan nutrisi kanak-kanak juga bertambah baik. Penduduk kampung sebulat suara mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teknologi Malaysia. Di kampung Ketua Adeola, kumpulan belia menjadi teras dan melaksanakan aktiviti pembersihan komuniti gaya Malaysia setiap minggu. Mereka membersihkan jalan dan ruang awam di kampung secara berkala, mengekalkan persekitaran yang bersih. Cite adaptasi. Langkah ini telah meningkatkan keadaan sanitasi kampung secara mendadak dan kadar kejadian penyakit juga telah menurun. Kisah-kisah kejayaan ini tersebar ke seluruh Afrika, dan ia mendapat perhatian sebagai model Malaysia. Cite adaptasi. Kerjasama pembangunan Malaysia turut dibincangkan dalam mesyuarat Kesatuan Afrika. Semakin banyak negara ingin mengukuhkan hubungan dengan Malaysia. 2 tahun kemudian, saya menerima surat daripada Ketua Joseph. Surat itu menyatakan bahwa sebuah perpustakaan kecil telah dibina di kampung yang menyimpan buku-buku tentang Malaysia dan bahan-bahan teknologi pertanian. Cite adaptasi. Surat itu juga mengandungi berita baik. Seorang pemuda dari kampung telah diterima masuk ke universiti di Malaysia. Cite adaptasi. Di akhir surat itu tertulis, pertemuan 3 hari itu mengubah nasib kampung kami.
Apa yang kami pelajari dari Malaysia bukan sahaja teknologi, tetapi juga hati yang mengambil berat tentang orang lain disiplin, dan kepentingan untuk tidak kehilangan harapan dan terus berusaha. Anak-anak kami kini belajar dengan gigih percaya pada masa depan yang cerah. Kami sangat berterima kasih. Cite, adaptasi. Saya masih kerap melawat Afrika dan terus berkomunikasi dengan ketua-ketua suku. Pertukaran budaya yang bermula dari pertemuan kebetulan itu telah mengubah kehidupan ramai orang dan menjadi jambatan antara Afrika dan Malaysia. Saya berbangga dengan ini. Cite, adaptasi. Saya belajar daripada ketua-ketua suku bahwa tamadun bukan hanya bangunan pencakar langit dan teknologi terkini. Tamadun sejati adalah hati yang mengambil berat dan bertimbang rasa semangat saling menghormati dan sikap terus berusaha tanpa kehilangan harapan. Cite adaptasi. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Malaysia ini kini berakar umbi di benua Afrika yang jauh mekar menjadi bunga yang indah. Adakah Anda yang mendengar kisah hari ini juga merasakan keindahan pemahaman ikhlas antara manusia merentasi perbezaan budaya dan bahasa cite adaptasi? Dan adakah tindakan setiap daripada kita berpotensi untuk mempengaruhi dunia dengan cara yang tidak dijangka? Terima kasih semua. Setakat ini sahaja kisah hari ini. Bagaimana kisah 3 hari yang menyentuh hati yang bermula dari pendaratan cemas ketua suku Afrika dan kisah keajaiban yang mengubah masa depan kampung. Cite adaptasi. Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak utama kisah ini. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan suka. Terima kasih semua. Cite adaptasi.